Apa saja yang kita buat, terutamanya investment kita ke pelaburan kita, kita mahu untung banyak, untung sikit. Abang mai saya. Untung yang banyak lah. Kita tak mahu untung sikit. Tak ada orang siapa masuk saham ni. Saham ni bagus, dia tak apa untung. Kalau tak kalau tak khusyuk gimana? Kalau tak khusyuk pun kena mayang. Kalau tunggu khusyuk sampai kita mati tak khusyuk tuan-tuan. Baik tuan-tuan, baik saya ustaz. Allahu Akbar. Masa tu duduk teringat. Tadi aku masak ayak, gas tutup tak tutup? Kalau kata pi masjid pakai motor baru, Allahu Akbar. Elok Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, kunci motor. Masa tu juga motor baru. Tangan tu turun poket baju Melayu, pelan-pelan. Turun belah kanan tak ada. Duk dap. Tak berhenti doa iftitah tu berhenti. Turun belah kiri, ada sambung balik doa iftitah. Salam ini apabila diberi, maka jawapan dia mesti jahar. Jahar ni buat keluar suara. Dia tak boleh Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita pun marah. Aku bagi salam tak erti jawab. Aku jawab dalam hati, kalau tak hang. Tak ada salam jawab dalam hati. Jahar. Sikit dia orang dengar. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hak tu kadang-kadang kita, Nabi kata dalam hadis ada 5 perkara, tapi saya tak sentuh 5 lah, saya nak ambil saya salam ya. Haqqu muslim ala muslim khamsah. Hak orang Islam terhadap orang Islam ada 5. Ada hadis yang kata ada 6. Ni bukan kenyang tuan-tuan, ni angin. Tu yang saya minta 100+. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hak satu orang Islam dengan satu orang Islam ada 5. Salah satunya bagi salam. Dan bila bagi salam, kita jawabnya kena dengar. Salam pun tak boleh bagi dalam hati, jawab salam tak boleh bagi dalam hati dia. Assalamualaikum waalaikumsalam. Waalaikumsalam tak kena. Waalaikumsalam. Hak tu habis ringkas lah. Sikit sama-sama, kadang-kadang kita terlupa, kita galik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tambah pagi-pagi ni time-time lena lah apa lah. Dengan aircon lagu ni dia punya sur lebih sikit, tuan-tuan galik lah. Tambah suara baik-baik jabang aki kan. Saat ni kalau saya lain lah, saat ni saya kerja baru terbeliak sikit kan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya hari ni sikit je tuan-tuan tentang antara cara nak khusyuk dalam solat. Antara cara nak khusyuk dalam solat. Tajuk tu saat ni saya masuk sekali, jangan takut. Saya pun baru tahu tajuk setelah duduk. Deal pada semalam. Betapa. Tadi pagi confirm deal lagi. Tabak baki. Tajuk pun tadi orang Allahu Akbar. Tak apalah, insya-Allah. Kan? Jadi saya pun kebetulan nak jadi cerita, baik mengajak dalam kereta bios. Bini saya pergi sekolah, saya turun rumah mak saya, apa ada saya capai. Dah kalau nak tak pakai kitab boleh, tapi lagi saya nanti terbang merata. Tajuk terlalu banyak lah, sejam. Jadi sebab tu biar ada sikit lah, kita terbang pun takat-takat dalam Penang, tak pergi jauh-jauh lah. Kan? Jadi pertama sekali dia kata tentang antara cara. Dia bukan cara, dia antara cara ni maksudnya banyak cara, cuma kita ambil 1-2 yang kita sempat insya-Allah. Antara cara pertama disuruh berjamaah. Dan berjamaah ini lebih kepada orang lelaki. Orang perempuan dia mayang kat rumah. Boleh pi, boleh, mazhab Syafi'i tak larang nak pi. Suami dia bagi pi, dia pi, suami dia pi, tak ada masalah. Dan kadang-kadang kita maklum dengan alangkah baiknya berjamaah di rumah. Tapi tolong ambil perhatian. Benda ni dengar betul-betul, faham betul-betul. Kadang-kadang kita senang, terutama orang perempuan. Dia takut laki dia keluar, bang, atas mayang kali ya.
Tu ayat standard tapi power. Terutama pada hari Jumaat lagi dia, hari Khamis malam Jumaat lagi dia tak apa-apa ni keluar. Kan ayat rantai nama dia. Boleh semayang jemaah di rumah, tetapi afdalnya di rumah Allah, di masjid-masjid. Hak tu paling afdal. Dan orang perempuan yang suruh suami dia ke masjid, maka dia akan dapat pahala seperti mana suaminya pergi ke masjid. Tak payah pi pun kak makcik, duk kat rumah ya boleh pahala macam suami dia. Mau hak mana? Mau hak banyak. Kita senang kalau bercakap. Apa saja yang kita buat, terutamanya investment kita ke pelaburan kita, kita mau hak untung banyak, untung sikit. Abang mai saya. Untung yang banyak lah. Kita tak mau untung sikit. Tak ada orang siapa masuk saham ni, saham ni bagus, dia tak apa untung. Kalau tak abang betul tak betul? Kita masuk, kita mau hak yang masyur. Baru syong. Dia tak betul abang lagi. Jadi suruh suami kita hadir ke rumah Allah, kecuali dalam keadaan hujan yang sangat lebat. Hujan lebat semua kita pun nampak macam bahaya sangat, ataupun ada masa darurat yang tidak dibenarkan kita keluar. Tak apalah kita berjamaah kat rumah. Ni kadang-kadang baru hujan rintik-rintik ya. Dia tengok, bang, hujan, bukan hujan lebat, baru rintik-rintik. Dia kata kita mayang jemaah lah. Ustaz abang bagus buat jemaah di rumah. Amboi ayat ngaji bagi perhabis. Semayang sunat boleh berjemaah, apa masalah? Kan, mayang sunat boleh jemaah dengan isteri kita, apa masalah? Kita mayang dengan bini kita mayang sunat, gerak dia masjid tahajud. Buat mayang hajat kat rumah, balik mayang isyak, buat mayang hajat. Boleh. Apa lagi mayang buat dengan bini kat rumah? Ataupun nak tolong bini kita balik daripada jemaah maghrib, bini kita dengan anak dia tak dah mayang, kita sembahyang maghrib bersama dengan isteri kita buat kali kedua. Buat kali kedua. Dulu dekat kampung saya ada satu syekh. Dia kalau main lambat, dia tengok saya, jom mayang aku. Saya pun ikut, saya dia ustaz dulu pada saya. Okay, ikut dah. Mula bebaik, tapi lama-lama tu fikir, bodoh lah bebaik mayang. Bukan aku pergi buat shuffle ke apa, ke rap ke apa. Sebenarnya yang tu yang Nabi ajak kepada sahabat untuk tolong solat berjamaah. Kalau mai dah habis dah mayang. Kalau kak pun mayang dalam surau orang perempuan, tolong mayang jemaah. Tolong mayang jemaah. Sama-sama orang perempuan dengan kita pergi tempat kerja, kita pergi 4-5 orang tak mayang, seorang jadi imam. Kan? Bukan orang jantan tau. Tak mayang tempat kita lah, bukan kita campur. Tertutup walaupun tempat mayang kali, tapi tertutup. Memang kita pun tak berimam, kita tak tahu bila siapa imam, kita tak tahu. Kita hak masuk 4-5 orang hak perempuan pun jangan mayang diri. Pegang kita lekung satu hujung tu cuba bagi 4 surau ni paang dia. Kan? 2 kali berimam. Boleh tak boleh? Benda tu boleh. Aku baca tak apa bagus. Aku baca nak semayang zuhur ngasak siapa pun tak dengar suara lah. Kan, siapa pun tak tahu. Dia tak tengok. Orang kata suara kita bagus tak bagus. Kan, orang tak tahu. Lain lah kalau maghrib ke subuh ke, tambah subuh main jenis tak apa kunut lah dia punya ketak jadi imam lah. Kita dengar dia jadi imam maghrib bagus. Tertolak subuh tak mau, tertolak subuh tak mau. Rupanya tak apa kunut. Allahu Akbar. Kan, tak apa pelan-pelan apa lah tuan-tuan. Pasal masyhur di tempat kita, kita baca kunut, kita bukan duduk di utara, di sana lah. Kita duduk di sini. Tak payah buat ramai kan. Hak tu dak nak abang tu lah. Kalau kata kita pergi dekat sana, tak apa. Imam Syafi'i sendiri menghormati tuan punya tempat. Kan? Bila dia pergi tempat yang keluasannya bukan dalam mazhab dia sendiri tak baca. Tapi dah diri kita duduk tempat kita, dah baca. Kan? Macam bila kes walaupun dah 2-3 bulan saja kita sembang tentang hukum khitan wanita. Dah lepas dah. Tapi saja kita nak sembang. Kita duduk di dalam Malaysia 13 negeri ke 14 negeri. Lupa lama tak ngaji sejarah. 14. Kita tanya orang bawa balik pada KL.
Kan? 14. Satu negeri dia tak baca, hak lain mau baca. Hak lain mau pahaman Syafi'i, satu negeri dia mengaku dia bukan Syafi'i. Jadi kalau tanya dia jawapan, tak bolehlah. Pasal apa? Bi'ahnya di Malaysia dengan mazhab Syafi'i. Hukum khitan bagi mazhab Syafi'i wajib, cukup sudah. Tak payah ceritalah mazhab Hanafi kata lagu ni, mazhab Maliki kata lagu ni, mazhab Hanbali kata lagu ni. Masalah dia, kita bukan duduk dalam keluasan mazhab Hanafi. Kalau kita tanya balik orang yang nak tanya pasal apa hukum apa ni duk tikai dengan mazhab Syafi'i tentang khitan dengan mazhab Hanafi, kita tanya dia, hang duk mazhab Syafi'i nak sembang banyak, hang tahu tak ukuran 2 kolah bagi mazhab Hanafi? Tak tahu. Hang mengaji dulu lah bab wuduk, cerita bab ni kan. Kadang-kadang kita tanya orang-orang bab, ini cuma budaya Arab. Jangan jawab bagi orang confuse. Jangan jawab bagi orang pening. Keluasan di Malaysia, tapi kita pun kena cerdik lah. Jangan pergi tanya lah ustaz yang memang dia jawab kontroversi, jangan tanya lah. Tanya dari kalangan kita. Dah tahu dah syekh ni jawab ustaz gila-gila, so duk tanya, kita pun jadi gila kak. Tanya orang yang memang dengan pendapat Imam Syafi'i, bukan menidakkan pendapat lain, cuma di sini bi'ahnya mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i hukum khitan wanita itu wajib, sudah. Kita tanya orang lain, tak, ini budaya Arab, siapa nak buat, siapa tak nak buat, sudah. Jawab bagi orang pening. Nabi kata dalam hadis riwayat Hakim Al-Hakim, dia kata apa? Potong sikit, tinggai sikit, supaya wajahnya ceria, wajah orang perempuan tu ceria dan seronok suami dia. Ini bukan merepek, ni hadis riwayat Al-Hakim ni bukan sang kancil dengan boya yang cerita lah. Nabi habaq dah. Sudah, kita masyhur khitan. Sudah, soduk ni. Waktu hangat lu saya pun tak cakap baik-baik macam ni lah, saya cakap kasar lah. Tambah yang timbul tu pula orang perempuan yang hanun daluau, yang sokong orang perempuan Islam. Tak kira lah orang nombor 2 kah, orang nombor 3 kah, aku balut batu tu hangat. Ni dah suam-suam kuku relax lah. Kalau waktu hangat tu saya tanya lah, hab cakap tu sunat ke tak? Saya geram. Marah-marah ni tak ada. Cuma kadang-kadang perkara yang ditimbulkan oleh kafir, kita orang Islam cerdik lah. Layan apa? Lepas itu hari itu saja sikit lah Muhammad Adib meninggal dunia. Kita punya hangat lah tuan-tuan. Hangat teh ayam lah. Pasal apa? Berapa ramai orang Islam yang laung Allahu Akbar masih boleh duduk di atas kerusi yang kepalanya dipegang oleh hanun daluau untuk digunting rambut. Pasal apa tak pergi kedai orang Islam? Mahal. Pasal apa? Patoli RM10. Pasal apa pergi kedai mereka? RM6 aroli. Habis tu nak cerita pasal perang kah? RM4 pun berkira. Nak cerita pasal perang kah? Sahabat dia minta jasad dia tidak disentuh oleh kafir. Dia syahid. Allah makbul doa dia. Saat dia nak main pegang dia, Allah hantar lebah hurung jenazah dia sampai kafir tak boleh pegang. Yang tu nyawa dia dah tak ada. Kita ada nyawa. Berfikiran waras, gamak duduk, kepala yang Allah Ta'ala cipta dengan penuh kebaikan daripada Quran dipegang oleh kafir. Allahu Akbar. Anak-anak kita jangan bagi dia orang Islam pegang. Tuan-tuan tak usah cerita pasal perang lah. Kalau duduk pergi duduk lagi hak RM5-6 minyak kursi, tak usah cerita lah. Tak usah cerita pasal perang kalau masih lagi cari kedai-kedai yang kita tak pasti cara makan pembuatannya halal, benar-benar halal. So ceritalah pasal perang. Kita pun tak mau perang, kita nak hidup aman bahagia. Cuma kita nak cerita. Hak tu je, cari produk orang Islam, bermuamalah dengan orang Islam. Hak tu, gunting rambut pun kita kalah tuan-tuan. Tambah bab makan, asal sedap sikit kita viral. Kadang-kadang berapa ramai orang duk makan cendol orang bukan Islam, orang duk makan laksa bukan Islam, kita viral. Mai Penang tempat ni sempoi toang bang ni.
Dah kadang-kadang saya lalu dengan kereta ke apa, hak pakai kopiah macam saya duk beratok. Aku raihan bukan heran. Bang pakai kopiah macam kita duk beratok. Kita pun kepala daripada bujuk jadi petak sat fikir. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita tak rasa sensitif. Apa produk orang Islam start daripada hari ini, cari jalan untuk beli. Saya nak cakap lebih. Kalau tak ada aku buh lebih lah. Tapi kalau saya abang ni tak boleh faham ni, wallahu alam lah nak abang aku mana. Pasal Nabi sendiri untuk bermuamalah dengan orang Islam, Nabi letak keutamaan dia. Kita hari ni kadang-kadang pasal rasa sikit dia, alah yang ni tak apa sempoi ni. Kita pilih, tak apa ada lambang halal. Tak apa lambang halal satunya. Tapi bila mereka kuat dari banyak sudut, daripada pentadbiran, daripada ekonomi, mereka semakin cuba menindas orang Islam. Faham dah ni? Kita nampak tak nampak benda ni? Tak gaduh angkat pedang, angkat senapang. Nabi bina kerajaan Islam Madinah dengan pasar ekonomi Madinah dikuasai oleh Yahudi laknatullah. Nabi masuk, sahabatnya masuk, meniaga cara Islam ikut syariat. Ekonomi Madinah dipegang oleh Islam yang golongannya minoriti asal dia. Kita hari ni alah tak apalah, tu main apa-apa sikit kita hangat macam nak lompat kepala kena siling. Tapi takat 2-3 hari, lepas tu lupa, habis gitu. Sebab tu dia suruh semayang jemaah, kerana semayang jemaah ini akan hadirkan kekuatan, rasa kasih sayang di antara sesama Islam untuk hadir pada salat jemaah. Mai tuan-tuan yang dirahmati Allah, lepas mayang tanya habang sikit, sembang sikit apa hak tu. Maka ada pun daripada sembahyang Jumaat itu perjumpaan seminggu sekali. Bukan pasal apa? Hubungan sesama Islam. Tak tu. Boleh faham kot lah iklan hak tadi. Iklan ni kita tengok TV, kita nak tengok tak iklan saya tengok. Nak tengok tak iklan? Tak mau, tapi kena tengok tak? Jadi sama macam hari ni lah, tak mau dengar apa abang lah. Sama macam hari ni lah. Apa kata siru mamak ni lama tak main pun macam ni. Tak badangan sakit. Saya ni baru baik campak lah tuan-tuan. 13 hari tak mengajar. Ada sikit parut. Allah Ta'ala pelihara. Muka dah tak apa handsome kalau Allah Ta'ala bagi tak muka teruk lagi tuan-tuan. Kan? Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, hak tu paling afdal, terutama lelaki untuk jamaah di masjid. Orang perempuan pun boleh turut. Tapi kalau kata ada anak kita kat rumah ke apa, mayang jemaah dengan anak kita orang perempuan, mayang kali. Anak bawah 10 tahun elok mayang dengan mak. Tengok mak mayang bawah pada 10 tahun. Tapi kita ajak lah dulu. Kan kita ajak. Kita nak bawa anak pergi masjid pun selalu saya cerita, kadang-kadang orang duk tanya dah sunat belum, dah sunat belum. Kita masalah sunat ni tuan-tuan, ku pening lah. Budak perempuan kita reti sunat kecil-kecil. Yang budak jantan siapa nak biar ajar satu? Bila ada orang sunat anak dia pada hari ke-7, orang kata apa? Dia ni boyan kot. Ayat tak ada kena mengenal langsung. Boyan tu ikut Nabi lah, bodoh. Terlepas dah dalam duk jaga. Kan? Boyan tu ikut Nabi. Nabi kata sunnah dikhitankan anak kita pada hari ke-7. Tapi kita tak buat. Kita buat 7 juga. Bukan 7 hari, 7 tahun. Kan? Hak tu kita buat. Lepas tu pakat buat pergi masjid, orang duk tak betul. Bodoh ni. Pening lalat lah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau tak sunat pun ada cara nak suci dia. Tapi tak apa, itu kita buat kelas asing untuk orang jantan. Bapak-bapak ajak lah anak-anak balik cerita kat bini, hari ni tak boleh lah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keduanya cara untuk khusyukkan salat, dia kata menjaga makanan dan juga minuman supaya ia halal dimakan dan diminum, yang didapati daripada punca yang halal. Artinya halalan tayyiban mubarakan. Halal tayyib, baik,
Kalau kata halal tapi tak apa baik, tak guna. Gula tu halal dan dia baik, tapi bila berlebihan dia baik tak baik? Tak baik. Macam dadah yang dimasukkan ke dalam ubat, hukum asal dia tu buat untuk kebaikan, tapi bila jadi penyalahgunaan dia jadi tak baik ah. Sebab tu dia halal tayyib, baik, mubarakah, yang diberkati. Diberkati itu cara kita cari punca rezeki. Hak tu kan, cara kita cari punca rezeki. Dan semayang dengan khusyuk ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau tak khusyuk gimana? Kalau tak khusyuk pun kena semayang. Kalau tunggu khusyuk sampai kita mati tak khusyuk tuan-tuan, baik tuan-tuan, baik saya ustaz, Allahu Akbar, masa tu duduk teringat, tadi aku masak ayam, gas tutup tak tutup? Kalau kata pi masjid pakai motor baru, Allahu Akbar, elok Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, kunci motor masa tu juga motor baru, tangan tu turun poket baju lagi, pelan-pelan turun belah kanan tak ada, duk-dap, tak berhenti, doa iftitah tu berhenti, turun belah kiri, ada sambung balik doa iftitah kan, pelan-pelan dia tu pun tahu pergerakan. Kalau macam tu batal tu dia tak ada, terberhenti, Allah Akbar kabira, alhamdulillah katsira, tak ada, mai sebelah jumpa wa subhanallah bukratan wa asila, dan boleh masa tu, Allahu Akbar kan, dia tak tengok kan. Kok kira kadang-kadang kalau kata ni orang perempuan ni dengan duk teringat handbag lah, fashion lah, go shop lah, CJ workshop lah, apa shop lah, pening kepala. Baru ni bini saya cuti sekolah balik 3 minggu. Kita pun ingat sonok jadi bujang pun tak apa sonok. Sehari 2 sonok lah duduk kedai kopi kan, sembang dengan member, balik 1-2 pagi, sehari 2, 4-5 hari. Tak boleh, dah kahwin kena ada bini. Rasa lain. Kan? Betul lah apa Ramli dengan Maria Bacuk kata, bila aku terpandang wajah puan yang girang, aku dapat rasakan itu satu jawapan. Tapi bila kau tiada, aku rasa terharu. Aku cari wajahmu di air yang sedang tenang. Hampa tahu tak tahu lagu ni? Aku terror lagi pada hampa, cap ayam dia. Abang Syam pun datang lah. Abang pangkat lebih dah kami. Bukan semua Allah Ta'ala pilih untuk dapat pangkat tu tuan-tuan dan dirahmati Allah. Macam cik lawak jangan marah. Tak nak semangat. Tak pasal apa, bila menikah dua orang anggap macam satu jenayah. Gila ke apa? Benda Nabi buat. Siapa mampu, kita patut bagi semangat, kita patut tolong. Bukannya kita tengok, loh nikah dua, kalau tak betul itu sunnah dia, Allah, weh bukan maksiat, separuh daripada agama terdiri daripada dia. Kita Allah dia ini ya, apa ni? Orang kita pelik, nikah dua dia jadi satu macam punya ni. Tapi kalau pegang markah tu macam semalam nampak kat sini dia. Boleh dia bodoh. Usung aku tu tak apa. Kalau dia aku tak boleh mula keluar habis-habis. Abang nak rakam lagi. Allahu Akbar. Tak boleh kita jenis Tanjung mai ada pi ada mai tu. Nampak gimana dia terlepas kan? Allahu Akbar. Hak tu tuan-tuan yang dirahmati Allah kan? Jadi dekat sini tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita jaga makan minum kita, cara kita cari rezeki, kerana semuanya membantu. Bukan setakat bab makan ni, dia tidak habis tentang khusyuk salat, tapi dia sampai kepada zuriat kita, anak-anak kita. Dia sampai kepada zuriat kita, anak-anak kita. Hak tu. Yang kita bagi makan benda baik, anak ni insya-Allah jadi baik. Kita didik.
Saya jumpa satu orang, dia orang kaya. Dia kata kat saya, "Ustaz, aku kaya hari ni pasal aku main judi." Saya tergamam. Dekat Kedah, dekat kampung bini saya. Saya kata, "Mana yang malah unta main." Yang tu dosa saya dengan Allah Ta'ala. Amboi, handuk buat macam hantau dapat diskaun. Habis macam mana bagi makan anak-anak? Bagi makan lah. Pakai duit tu. Rezeki pun mai pada Allah. Menang pun Allah Ta'ala bagi. Aduh. Dia abang aku tu. Saya kata kalau tak menang. Kalau tak menang niat sedekah je lah. Gila sedekah kat pusat judi. Bodoh tu. Tapi dia nak abang jawab kata boleh. Saya kata, abang, tak usah cari jawapan. Dengan judi ni terang dah Allah Ta'ala kata haram. Dia haram. Tak usah cari, tak usah buat main dalil dengan nak bagi halal tu. Tak usah lah. Allahu Akbar. Tapi yang tu yang terjadi. Macam orang minum arak. Saat dia minum, dia tak mabuk. Dia kata arak tak haram. Pasal apa? Arak ini haram. Bila mabuk, aku minum tak mabuk. Amboi, sombong. Allah Ta'ala turun ayat Quran, innamal khamru wal maisir. Tak apa, saya tak mau ambil, nak ambil mula ayat. Innamal khamru, sesungguhnya arak itu. Allah Ta'ala nak cerita haram, Allah Ta'ala mula dengan arak. Sampai digelar ibu maksiat. Daripada arak terjadinya zina, daripada arak boleh terjadinya pembunuhan. Kan sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya abang kau rakan-rakan pilah pasar raya yang sokong pesta arak, sampailah saya tak masuk dah. Dulu saya duk pi lah, saya tak pi lah. Saya cari pasar raya orang Islam, biar pi lah rakaman ni semua orang tengok kerana Allah. Saya abang, saya tak mati pun. Nyawa saya hak Allah, bukan hak orang kapiang. Kalau saya terbunuh pun itu juga hak yang Allah Ta'ala bagi. Bunuh orang kapiang, bunuh kita, siapa mati syahid, tuan-tuan takut apa? Kita tak buat salah apa pun. Tapi hari ini kita cerita tentang Islam, pasar raya yang sokong pesta arak, kita duk masuk lagi, mana nilai sensitif kita sebagai orang Islam. Berapa banyak di Penang ada 2 pasar raya hak Islam. Pi tuan-tuan. Di seberang ada satu paling besar, cukup dengan parking apa semua, masya-Allah. Dengan tempat makan ada semua. Pi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya tak gaduh abang nama lah. Saat ni abang nama jadi isu. Hak tu tak abang nama, hak ni tak abang nama. Sendiri boleh fikir nak masuk lembaga hasil paling-paling tak ada SPM, bukan Kalde. Dan ke atas lah, bukan kata SPM, dan ke atas lah. Paling-paling tak ada saya abang. Reti dia mengaji lah. Kalau matematik F9 pun tak apa. Lah tak ada lah F9. Dulu ada lah. Aku ingat pasal aku F9 pasal tu kau bang. Aku memang tak apa tiga duit dia. Allahu Akbar. Hak tu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita tak ada nilai sensitif. Dia boleh lepas tu ada pula sanggup dibuat apa, biasanya arak ni tak dibagi try kepada pengunjung, tapi lepas tu bagi try. Semakin melampau kita tak ada nilai sensitif lagi. Saya tak tahu nak abang, saya tak tahu nak abang. Saya abang yang sokong Oktoberfest tu semua orang tahu kan siapa? Tahu masuk lagi apa ni? Kita ada pasar raya orang, dan pasar raya tu pun hebat, ramai, subhanallah, cantik. Di Tanjung mungkin kecil sikit lah. Di Bayan Baru tu boleh juga. Di seberang lagi, subhanallah. Tunggu apa lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sini dekat sini murah. Sekupang 2 kupang, RM1 RM2, berkira dengan agama Allah. Cap ayam. Apa ni orang Islam? Kafir boleh bersatu membina ekonomi, kita tak boleh, berkira sikit-sikit. Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya ingat bila orang tanya saya, macam mana nak ambil bank Islam, sedangkan dia kata bank Islam bila buat tu peratus dia lebih tinggi daripada sistem konvensional. Saya tak boleh jawab soalan tu. Sampailah saya rujuk dengan satu orang alim, dia tepuk paha saya, dia kata apa kat saya, dan yang itulah saya pegang sampai hari ni. Saya kata, macam mana ni ustaz, orang tanya dalam kuliah tak boleh nak jawab.
Kita kata tak mau riba, kita ambil hak yang bank Islam. Tapi bank Islam punya peratus tu tinggi. Mungkin ada yang pakai al-bay bitamil ajil, mereka beli lalu dijual semula kepada kita. Tapi bayar bulan tu kita tengok lebih tinggi daripada konvensional. Kita merongok. Saya kena tanya dalam kuliah dan saya tak boleh jawab. Saya cuma kata macam mana pun kalau mahal sikit pun saya tetap kena kata bahawa Islam tu baik. Tapi saya tak boleh bagi jawapan yang nak bagi orang yakin. Sampailah saya rujuk dengan satu orang alim, dia tepuk puas saya, awak ustaz. Dia kata, ustaz, yang lebih itulah sifat korban yang ada pada diri orang Islam. Kerana apa? Syurga tu mahal, tak murah. Mana ada sifat korban yang ada dalam diri orang Islam? Kalau cerita tentang berkorban ni kita hebat dengan dalil Quran, dengan hadis Nabi. Tapi boleh cerita semangat nak buat, tak ada. Berkira Islam boleh kuat, tak boleh kuat tuan-tuan. Kita dengar dalam perang bila orang pertama minta ayam, saat ayam sampai orang kedua minta, dia kata apa? Bagi kat nombor 2. Orang ketiga minta, nombor 2 kata bagi kat nombor 3. Nombor 3 kata apa? Hak mula-mula tadi hang tak bagi, aku tak gamak nak minum. Pi balik, mula-mula syahid. Nombor 2 syahid, nombor 3 syahid. Allah, hujung nyawa ada. Tapi ikramul muslimin, Allahu akbar. Kita kadang-kadang lah masya-Allah fatabarakallah. Kita berkira sangatlah. Nak masuk syurga dia kena ada sifat korban. Hak kita bayar lebih itulah pengorbanan kita terhadap agama Allah. Allah Ta'ala isytihar perang kepada orang yang gemar dengan riba. Allah Ta'ala isytihar perang. Allah Ta'ala kata, mana ada pemakan-pemakan riba, keluar kamu berperang dengan Allah dan Rasul. Bila? Di yaumil qiyamah. Ahli tafsir bagi tahu. Mai apa? Apa senjata? Ahli tafsir kata, apa senjata yang kamu ada? Bawa keluar, mai lawan aku, kata Allah. Apa senjata kita ada nak lawan Allah? Ada senjata pun tak boleh lawan Allah dari sudut aqidah dan tauhid kita. Tambah kembali kepada mahsyar dalam keadaan kita tak tahu lagi lagu mana. Allahu akbar. Hatu diri kita, lagu mana kita nak abang ni tuan-tuan. Lepas tu kita mongot. Ni nak masuk tajuk dah. Hujung pun masuk tajuk. Pemimpin yang munafik. Munafik ini tidak ada di Makkahul Mukarramah. Munafik ini ada di Madinah Al-Munawwarah. Mekah ada munafik, Mekah tak ada seorang pun munafik. Munafik ini mula ada di mana? Di Makkahul Mukarramah. Kita sampai ke berapa bang? 10.30. Lebih kurang tak tu lah. Elok lah. Lastnya saya masuk lah tajuk sikit. Saya tajuk tu pun sebenarnya antara tajuk yang saya suka lah. Tapi tak apa. Dia pejabat saya faham. Dia ada filter. Tak tahulah kowe ke kuku ke kan. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi suruh pilih. Al-Quran kata apa? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Hendaklah kamu serahkan amanah itu kepada ahli dia. Sakit gigi tak jumpa doktor mata. Betul? Sakit gigi jumpa siapa tuan-tuan? Doktor gigi. Kalau kereta rosak, kita tidak jumpa pemen motor. Jahannam daripada 4 tayar dia buat 2 tayar tuan-tuan. Pasal dia pemen motor. Kita jumpa pemen kereta. Macam itulah juga dalam sudut mentadbir. Islam tak pernah tolak golongan profesional, tapi golongan profesional itu kena faham sungguh-sungguh agama. Kerana mentadbir yang ditunjuk oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar golongan profesional, tetapi Abu Bakar manusia kedua selepas Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling faham Quran. Maksud dia apa? Ulama yang profesional. Dia saudagar kai. Lepas tu khalifah kedua, lantiknya Umar. Sayyidina Abu Bakar buat wasiat jumpa Umar. Sayyidina Umar tak mau. Sayyidina Abu Bakar paksa agak.
Kenapa Umar jadi selepas Abu Bakar? Sayyidina Umar juga berniaga, Sayyidina Umar juga buat kerja pertanian. Dan Sayyidina Umar juga manusia selepas Abu Bakar yang paling faham Quran adalah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Profesional, Sayyidina Osman, saudagar, kaya. Zaman Sayyidina Umar, zaman kemarau yang teruk. Sampai makan tak ada, sampai ada cukai baru dibuat oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Osman dapat pulangan perniagaan yang begitu hebat, semuanya diinfakkan. Kaya sungguh tuan-tuan yang dirahmati Allah. Businessman gila-gila lah. Tapi dia juga alim tentang Quran dan syahidnya waktu sedang baca Quran. Tak salah profesional, tak mesti dia ustaz, tapi dia ikut petunjuk Quran dan sunnah. Dia lawyer yang ikut Quran dan sunnah. Dia engineer, dia IR yang ikut Quran dan sunnah. Hak tu. Supaya apa? Kamu serahkan amanah kepada ahli dia. Dia kata apa? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Hendaklah kamu serahkan amanah itu kepada ahli dia. Supaya apa? Wa idza hakamtum bainan nas, supaya dia menghukum bainan nas, antara manusia. Antahkumu bil adl, dengan perhukuman yang adil. Maka perhukuman yang adil ini, kata Asy-Syaikh Said Qutb rahimahullahu ta'ala, bila menafsirkan ayat ni, hanya saja perhukuman yang datang daripada Allah. Walaupun hari ini hukum Allah tidak terlaksana, tuan-tuan carilah siapa yang nak kepada hukum Allah. Hak tu je nak bang. Pasal orang yang pegang dengan hukum Allah, dia akan takut tuan-tuan. Kita dengar macam-macam istilah sebelum pilihan raya. Apabila kami dapat Putrajaya, barulah Islam boleh dilaksanakan. Tetapi kita tengok macam-macam tuan-tuan. Penyataan yang tidak sepatutnya. Malaikat buat salah. Malaikat ni la ya'sunallah, mereka tidak akan melakukan maksiat kepada Allah. Macam-macam kenyataan. Pening kita tuan-tuan. Malaikat ni tak buat silap tuan-tuan. Yang kata malaikat buat silap Syiah ya. Syiah kata apa? Wahyu silap turun, patut turun dekat Ali. Jibril silap. Weh, ingat Jibril tu kawan tuang. Ha? Jibril alaihi salam, Allah Ta'ala kata apa bila cerita tentang Nabi? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Sesungguhnya apa yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam cakap bukan datang daripada hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya ia wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat nombor 5 kata apa? Allamahu syadidul quwa. Diajar oleh pengajar yang kuat. Siapa? Itulah Sayyidina Jibril alaihi salam. Allah Ta'ala ra'i Jibril dengan pengajar yang kuat, yang hebat. Syiah kata Jibril silap. Kalau kali pertama boleh kata silap, Iqra silap turun kat Nabi. Habis ya ayyuhal mudaththir wa, tapi kat Sayyidina Ali mai kat Nabi juga. Takkan Jibril silap sampai 2 kali? Syiah yang kata Jibril silap. Tuan-tuan, nak berdakwah ni siapa? Setiap yang mukallaf. Mukallaf tu apa? Cukup umur baligh. Nabi dapat wahyu umur 40 tahun. Kerana waktu 40 tahun tu mula matangnya lelaki. Saat matang sungguh 40 tahun. Dan saat mula nak gatal pun 40 tahun. Dia mula. Kan? Pasal dia matang, dia cerdik sikit, dia cari jalan. Kan? Cik tak kata kat macam saya tengok cikgu tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun 5 ayat nah. Sayyidina Ali umur apa tu? 7 tahun balik lagi. Apa miakal dia Syiah? Apa kawan lagi dengan Syiah? Kalau dengan Syiah ni aku maki, aku tak boleh, aku geram. Paling mereka marah Sayyidina Umar.
Pemarah Sayyidina Umar. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kahwinkan anak dia dengan Umar Al-Khattab dengan kaedah wali mujbir, tak tanya anak. Sayyidina Umar hantar pinangan 2-3 kali, Sayyidina Ali tolak. Waktu Sayyidina Umar jadi khalifah, memang dia ngali macam, bukan tak ngam tapi dua-dua cengeh. Belaga angin sikit lah kita kata. Sampailah satu hari Sayyidina Umar pergi dekat Ali. Pasal apa hang tolak pinangan? Orang berani dia berdepan lah. Sayyidina Ali kata, tak, siapa nak kahwin dengan anak aku? Aku nak ada hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali terduduk, tuan-tuan. Waktu tu juga dinikahkan Umar Al-Khattab. Anak dia tahu tak? Anak dia tak tahu. Dia guna kaedah wali mujbir, wali mutlak. Balik pergi, anak Sayyidina Ali terkejut, tapi dah jadi isteri Sayyidina Umar. Hari Sayyidina Umar meninggal, yang jadi imam Sayyidina Ali. Jadi fitnah yang Syiah buat, benda tu dia ada-adakan, tu kata fitnah. Tuan-tuan, orang yang baik dengan kita, bila kita ada kemampuan dalam bidang agama sikit, kita nak jadi imam dah waktu jenazah dia. Kita nak jadi imam. Saya tak cerita orang lain, saya cerita saya. Kadang-kadang orang yang baik dengan saya tanya ahli keluarga, siapa jadi imam? Dia tanya, ustaz nak jadi imam kah? Saya baik dengan arwah, saya nak jadi imam. Nak jadi imam kerana Allah, satu penghormatan buat Allah yarham ataupun Allah yarham. Jadi bila Sayyidina Ali jadi imam terhadap Sayyidina Umar jenazah dia, Sayyidina Ali sayang dekat Umar. Sayanglah Syiah yang pandai buat fitnah Sayyidina Umar. Mereka marah sungguh kat Umar. Abu Bakar mereka marah, Osman mereka marah, tapi paling mereka marah Sayyidina Umar. Itu Syiah. Yang Syiah kata malaikat salah. Tapi malaikat ni jumhur kata apa? Tak salah. Mai pula Nabi mungkir janji. Aduh tuan-tuan, mungkir ini sifat mustahil bagi Rasul. Tak haru ke tuan-tuan? Kita ni mungkir lah banyak. Nabi mana ada mungkir. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cakap kita memang dasarnya Quran Sunnah, memang dasarnya apa yang Nabi habaq. Tapi bila nak cakap dengan Nabi, cek betul-betul baru bercakap. Memang dah minta maaf, cuma kita saja nak cerita benda-benda ni, nak bagi kita cerdik sikit kan? Pangkah bagi betul. Faham tak? Tak dengar? Pangkah bagi betul. Boleh tak tu tuan-tuan. Masuk jamban kaki kiri, kaki kanan Allah Ta'ala kira. Takkan pangkah Allah tak kira. Abang Maizah. Dengar tak kak? Kita masuk jamban kaki kiri, kaki kanan Allah Ta'ala kira kan. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. 4 pahala. Cuma bila dah tak dan nak terkeluar tu tak tahu lagi mana masuk lu. Kadang-kadang doa tak dan baca. Yang tu kes tak dan. Kalau kita pergi dengan relax tu, kita dan. Kamu orang jantan, dia nak isap rokok dalam jamban. Yang tu sempoi. Masuk dengan baca doa tu. Kan? Masuk dengan baca doa, masuk dengan kaki kiri. Hebat tuan-tuan. Kan? Apa doa maksud tanda tuan-tuan? Apa tak dengar? Saya tanya tuan-tuan, saya tak tanya perempuan. Aku tak tanya apa, aku tak apa. Hak pakai kopiah kita tahu dah terror, hak tu diam. Saja melawak tak mau bagi lena tu ni. Hak tu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pak. Saat ni keluar, alhamdulillahilladzi 'azaba 'anni al-'adab wa 'afani. Hebat orang tuan-tuan, special. Kan? Allahu akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tu tuan-tuan, macam-macam kita dengar pasal pesta arak tu. Bila ada orang bela, saya tak pernah heran kafir bela. Pasal apa? Allah Ta'ala kata dalam surah Yasin, wasawa lupa, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Allah Ta'ala cerita tentang perangai orang kafir. Apa dia? Sama sahaja
Jikalau kamu anzartahum, bagi tazkirah, bagi nasihat, bagi peringatan, ataupun am lam tunzirhum, kamu tak bagi nasihat, kamu tak bagi tazkirah, kamu tak bagi tausiah, fahum la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Itu tabiat asal kafir. Tak, bila mereka sokong, kita tak heran kerana tabiat asal dia mesti lawan daripada fitrah Islam. Sedangkan bila kita belajar dalam tasawur Islam, dia ada cerita tentang perbandingan agama. Dalam perbandingan agama, tuan-tuan, waktu saya belajar dulu, rupanya tak ada agama sokong arak. Tak ada. Tak ada agama yang sokong judi. Tibet ni agama yang pelik-pelik, tuan-tuan. Kalau meninggal hari apa kan, macam mana yang meninggal kan, mereka tak tanam. Jadi kena buat apa? Kena pergi naik atas bukit, tuan-tuan, potong bahagian-bahagian tertentu bagi burung-burung liar ni makan. Pasal apa? Pasal dia ni meninggal hari apa kan. Pelik. Agama yang sepelik tu pun tak sokong minum arak, tuan-tuan. Tak sokong judi. Hatta zina bagi orang Buddha, sangat-sangat dilarang, terutama bila babit dengan isteri orang. Islam dah memang tegah larang. Kita cerita perbandingan agama. Cumanya Islam memang yang terbaik. Sebab inna dina 'indallahil Islam. Kita nak abang antara persamaan mereka dengan Islam. Memang mereka tak sokong arak, mereka tak sokong judi, mereka tak sokong zina. Tapi hari ini mereka sokong arak. Allahu Akbar. Tapi bila dicek dengan ayat Quran, sama saja. Hang bagi nasihat ke, hang tak bagi nasihat ke, fahum la yu'minun. Hak tu depa. Kan? Tapi yang kita sedih bila hari ini orang Islam pula yang bela. Bila kata pesta, Islam bagi minum kepada kafir yang berada di bawah pemerintahan Islam dengan keadaan sorok. Nabi SAW tidak pernah bermuamalah dengan mana-mana kedai yang jual arak. Hari ini kita bila tengah malam 1 pagi 2 pagi nak cari Panadol ke, nak cari pil Cikiteon ke, nak cari sachet punya Gaviscon, kita masuk kedai 24 jam. Kebanyakannya jual Allahu Akbar. Macam mana nak cakap ni, tuan-tuan? Jadi pilih bagi betul. Kerana golongan munafik, Allah Ta'ala kata apa, tuan-tuan, dalam Quran, dalam surah Yasin, tuan-tuan duk baca. Ada 2-3 ayat, Ustaz. Lagi 4 minit dia tinggal, elok dah. Kan? Saya pun hari ni santai-santai bantai ke tepi ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mula Allah Ta'ala kata apa? Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullah ala ma fi qalbih wa huwa aladdul khisam. Nanti sampai kepada kamu satu zaman, nanti ada manusia percakapannya dipersaksikan atas agama Allah, tetapi dialah penentang yang paling keras. Ada. Nabi laknat golongan pondan, kita bela. Kak jangan masuk campur. Saya nak tanya mereka ni. Lepas tu saya tanya kak lo diam lo, relax lo. Abang, kita ada bini. Abang nak bagi tak bini kita kongsi tandas dengan pondan? Yang kahwin 2-3 orang, hal lain tak menikah. Bagi tak bagi? Tak bagi. Kak nak masuk tandas dengan pondan? Cek dengan PDRM, ada tak pondan rogol orang perempuan? Cek tengok, ada tak kes? Nabi guna perkataan Allah laknat mereka. Kita kata rai tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hak tu kalau kita dengar cakap tu macam neutral, tapi agama larang. Nah, mana baik perkataan manusia tersebut dengan perkataan Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perkataan siapa lebih baik? Allahu Akbar. Kita pening, tuan-tuan lah ni, pening. Jadi tuan-tuan fikir dirilah. Dalam surah Yasin Allah Ta'ala cerita orang yang perli ataupun mengejek ataupun mempersenda ajaran. Ya hasratan 'alal 'ibad, kecelakaan yang besar bagi mereka. Ya hasratan 'alal 'ibad. Alamak, lupa pula ayat ni abang habis.
Sikit lagi ya. Alamak, surah Yasin ni. Ma ya'tihim mir rasulin. Yakni apa-apa yang datang daripada Rasul dipersendakan. Hak tu tak persendakan yang datang daripada Rasul. Lepas tu biar apilah orang ke biar minum arak. Boleh biar tapi kena tertutup. Bukan dengan cara pestanya. Kerana kita kata kita negara Islam di Malaysia. Faham tak ni? Bukan bahasa Jerman. Aku nak tutup lah. Ya hasratan 'alal 'ibad, kecelakaan yang besar. Tapi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia kata al-hasrah tu, menyesal tu, dia tukar dengan apa? Ya wailan 'alal 'ibad. Wail, celaka. Tu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Siapa? Saat jumpa Allah, dia dicelakakan oleh Allah dan dia mencelakakan diri dia sendiri. Pasal apa dulu aku buat P5? Bila teringat jumpa Allah. Rugi tak? Rugilah. Pasal saat jumpa Allah kita kena clear. Kita tak boleh marah depa minum, tapi dia kena sorok. Saya set 10.30 bang, bunyi dah. Kan? Pasal saya kalau tak set nanti panjang. Kan? Nak abang tu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Islam memang kata haram, tapi orang bukan Islam nak minum. Kita kata minum, tapi sorok, jangan tunjuk. Tapi sampai diadakan pesta, yang tu bukan cara Islam. Pemimpin yang dipertanggungjawab kata, tak apa lah ni atas dunia, kembali kepada Allah, wallahu a'lam. Boleh kot. Kan saya cerita ni boleh faham kot ciri munafik ni lagu mana. Munafik bukan kafir, munafik Islam yang ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi dia tak faham apa itu tuntutan sebenar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hak tu munafik. Senang ya. Dalam Quran Allah Ta'ala cerita, hang nak tengok perangai munafik, hang tanya dia pasal hukum Allah, kalau dia tak setuju dia munafik. Tu kata Allah dalam Quran. Senang ya hang nak tengok. Hang tak usah cari contoh lain. Allah Ta'ala kata, saya lupa surah apa dengan ayat 6 ayat, tapi saya rasa dalam juz 4 juz 5 tu ya. Allah Ta'ala kata apa? Hang nak tahu munafik tak munafik saat hang bicara hukum hudud, hukum qisas, ta'zir, denda yang macam kerajaan Terengganu buat sebab 6 rotan. Macam tu punya hukum bila cerita, saya rasa tak berapa relevan lah zaman sekarang tu. Hak tu lah munafik megang. Hak tu lah. Allah Ta'ala rakam dalam Quran. Kalau kita berasa hukum Allah tak baik, kita cepat-cepat taubat pada Allah. Kita takut duduk dalam golongan ni. Allah Ta'ala kata dalam Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya munafik ini di dasar api neraka Allah. Hari ini kerana politik kita jaga kafir daripada kita jaga apa yang datang daripada Allah. Sendiri fikir, sendiri mau ingat. Sampai dekat ni dulu saya pohonkan jutaan kemaafan. Terkasar bahasa, terkurang ajar, termapu apa-apa, saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Kita tangguh dengan tasbih kafarah.